manusia yang begitu ramai. Hadirin sekalian, orang yang telah mampu merasakan kenikmatan beribadah, bukan senang untuk kita rasa nikmat dalam ibadah, kerana ramai dan majoritinya tak merasa lazat dalam beribadah, masih berada di tahap paksa. Macam saya, mungkin tuan-tuan dah berada di tahap yang tinggi, saya masih berada di peringkat paksa diri untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, paksa diri untuk gagah ke masjid, ikat diri dengan majlis-majlis ilmu, dengan kuliah. Kerana dengan itu kita telah diprogramkan, kita sendiri yang memprogramkan diri kita, setiap solat kita dapat berjemaah, dan setiap lepas maghrib kita dapat talaah dan berkongsi ilmu. Kalau tak dengan paksaan, maka dia tidak akan jadi rutin. Jadi untuk lazat dalam beribadah mestilah bermula dengan paksa. Biasa, lama-lama baru ada datang rasa lazat, seronok. Bila tak buat, rasa gelisah. Tentunya kita yang ada dalam masjid ini rasa gelisah, rasa resah kalau tak datang salat berjemaah. Kalau adalah perasaan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencampakkan keimanan yang tinggi kepada kita. Apatah lagi kalau terlewat salah, dan apatah lagi kalau tinggal langsung, tentu tak boleh duduk, tentu rasa berdosa, tentu rasa bersalah. Kita alhamdulillah, Allah bagi hidayah hingga ke hari ini dapat menjadi ahli masjid, sedangkan masih ramai di luar sana yang tidak menjadi ahli masjid. Kita syukur, dan dalam masa yang sama kita sentiasa jaga hati, niat kita agar apa yang kita lakukan tulus, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dia tidak menjadi kerja yang sia-sia. Jadi orang yang dah rasa nikmat dalam melakukan ibadah dan dalam usaha dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tak lagi rasa nikmat hidup bergaul dan bercampur di tengah-tengah manusia. Sebab dah rasa seronok apabila dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana dia berada di khalayak manusia yang ramai. Dia rasa tak selesa, dia rasa jauh dengan Allah, dia rasa hatinya tidak khusyuk, fikirannya terganggu, ya, fikirannya terganggu dengan dunia. Kalau dia berada di tikar semayang, kalau dia berada dalam masjid, kalau dia berada di bilik khusus di rumah dia, dia lebih fokus fikirkan tentang hidup, fikirkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni orang yang rasa kemanisan, lazat beribadah, hingga kan dia rasa tak selesa duduk di tengah khalayak manusia. Kerana duduk di tengah khalayak manusia ni bagai-bagai ragam, bagai-bagai dosa mendatang yang boleh mengurangkan imannya, yang boleh menjauhkan jarak dia dengan Allah, hati dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dekat dengan Allah ni sampai tahap hatinya dekat dengan Allah, maksiat dosa langsung tak buat lah, tangannya dijaga, tindakannya dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga, sampai kan ke tahap hatinya dijaga. Sebab itulah dia rasa tak selesa apabila berada di tengah-tengah khalayak manusia. Jadi ini merupakan praktik ataupun amalan yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan ahli sufi, mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak cukup untuk dipelajari dan dikaji semata-mata.
dia perlu kepada praktikal, baru dapat kelazatan kemanisannya. Kerana ilmu ni kena amal. Amal tu bukan amal semata-mata zahir anggota, tetapi sampai kepada hati, dilaksanakan dengan penuh penghayatan, barulah kelazatan dan keseronokan beribadat itu hadir. Jadi ini yang payah, dan inilah cita-cita kita. Cita-cita kita adalah kita nak solat seronok, puasa seronok, laksanakan ketaatan seronok. Ini bukan senang, bukan kerja mudah. Mereka adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berdoa. Sebab itulah dalam kita nak melaksanakan ibadah, kita diminta untuk berdoa agar Allah bagi kekuatan kepada kita dalam kita melaksanakan ibadah dalam keadaan khusyuk, supaya kita rasa nikmat seperti makna yang pernah dirasai oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada golongan salafus salih ataupun golongan sufi. Dan mereka ini ada pun di kalangan kita. Dalam kalangan manusia pada hari ini ada golongan yang sebegini, cuma kita tak kenal, kita tak pasti, kita tak tahu, kerana dia merupakan hubungan personal dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak tahu, hanya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Jadi kita sama-sama berdoa. Saya yang lemah ni pun berdoa agar Allah bagi rasa seronok dan nikmat ketika mana kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rasa seronok, barulah secara automatically nanti sifat-sifat ujub, riya dan sebagainya itu akan terhakis begitu sahaja. Tulus, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala terima insya-Allah, dan kita akan beroleh keredaannya. Sama-sama kita berdoa agar ibadah kita kualitinya seperti ibadah para salafus saleh, ibadah orang-orang yang hebat, yang dekat, erat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hingga dia menjadi seorang yang betul-betul ahlul ma'rifah, orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ulama yang mengatakan, bila saya sebut ada ulama mengatakan kata hikmah lah, kata hikmah bukan hadis, bukan Quran, tapi dia kata para ulama Islam. Kata para ulama Islam ni dia mempunyai makna yang tersirat. Katanya, harakatut ta'ati dalilul ma'rifah kama anal harakatal jisim dalilul hayah. Maknanya, gerakan seseorang untuk berbuat taat itu menunjukkan adanya ma'rifah. Ma'rifah ni senang faham adalah kenal Allah. Bukti kenal Allah dengan sepenuh-penuhnya di mana kita ada lintasan gerakan hati untuk buat taat. Itu bukti kita kenal Allah. Kalau tak ada gerak hati untuk buat baik itu, kita tidak kenal Allah. Orang yang kenal Allah, dia ada gerakan hati kecil dia untuk buat benda baik. Tak ada gerakan hati untuk buat benda-benda yang maksiat, dosa, mungkar. Tak ada. Ini orang yang kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau setakat mulut kata kenal, tak ada gerakan hati untuk buat baik, malah lakukan maksiat, dia tidak mengenali Allah dengan sebenar-benarnya. Diumpamakan perkara itu seperti gerakan organ tubuh yang menunjukkan adanya hidup. Nadi ini berdenyut, menunjukkan yang kita ni hidup. Kan kalau orang tidur tengok dia jauh perut tu bergerak tak? Nampak bergerak, ada kembung kempes tu hidup lagi. Ya. Begitulah. Ibarat orang yang kenal Allah,
dia akan senantiasa ada gerak hati dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifah adalah kenal Allah dengan segala macam keagungan, kebesaran dan kekuasaannya. Jika seorang hamba melakukan perbuatan taat kepada Allah, berarti hal itu merupakan satu tanda, satu bukti bahawa dia sebenarnya telah kenal Allah. Kalau semakin banyak perbuatan taat yang dia lakukan, maka sebenarnya semakin dalam tahap kenal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, kalau sikit perbuatan taat dia, maka sedikitlah pula tahap kemakrifatan dia, tahap kenal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kerana zahir perbuatan manusia ini dia adalah cerminan daripada batin. Zahir ni mencerminkan yang batin. Kalau zahir tu tak elok, menunjukkan kepada batin tu tak elok. Sebab tu tak boleh kita nak menghukum orang yang lahirnya tak elok. Oh, ini dia ni lahir je tak elok, nampak je macam tu mencuri tu hatinya bagus. Tahu? Tak akan berlaku gitu. Kerana zahir tu dia mencerminkan yang dalam. Ya. Kalau membuka aurat, contohnya, tak boleh kita nak kata hatinya bagus. Mungkin kita kata hati wallahu alam, tak tahu, cuma mungkin tinggal lagi doa hatinya baguslah. Cuma tinggal kealpaan dia sebab melanggar perintah Allah. Allah suruh menutup aurat, dia tak menutup aurat. Jadi dosa yang berasingan. Tak bolehlah kita nak kata dia ni solat je kuat tapi tudung tak pakai. Jadi sepatutnya dia dua-dua kena buat. Solat kena buat dan tudung pun kena laksanakan, kerana ia merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik ya? Jadi itu analogi ataupun kita katakan perumpamaan kepada tingginya tahap ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal Allah. Kita ukur dengan sejauh mana banyak dia melakukan ketaatan. Banyak dia buat taat, maka sebenarnya dia makin kenal Allah Subhanahu wa taala. Kurang ketaatannya, maka dia belum tahap kenal sebenar-benarnya kepada Allah. Dia macam cinta, macam berkasih sayang, kan? Semakin banyak kalau orang bercinta, berkasih sayang lah, puji-pujian selalu bersama, makin rapat, makin dekat, itu bukti bahawa dia sayang sungguh. Begitulah juga, bahkan mungkin tak dapat nak disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tanda sayang, kasih, cinta, kenal ni tadi, makin banyak ketaatan, maka itu bukti yang dia benar-benar kenal Allah Subhanahu wa taala, kerana dia tahu janji Allah. Dia yakin dengan syurga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, balasan baik. Dia nakkan keredaan, dia nakkan rahmat, dia nakkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Lantaran itu dia melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh sebanyak mungkin, selagi mana Allah bagi kehidupan di atas muka dunia. Mudah-mudahan kita juga tergolong dalam golongan ini. Kita ni bincang kata-kata hikmah. Semua ni adalah nasihat bagi penghuni syurga. Ni buku ni dia adalah Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat agama kepada calon penghuni syurga. Jadi kita doakan agar kita ni termasuk dalam kalangan calon penghuni syurga. Jadi untuk jadi calon penghuni syurga, nak kena penuhilah
apa yang dinasihati oleh para ulama, dengan cara kita memperbanyakkan amal ketaatan. Kerana itu bukti bahawa kita kenal Allah. Kalau kurang amal ketaatan, maka walaupun mulut kata kenal Allah, tapi sebenarnya kita belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Banyak sikit ni kita pun tak tahu. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kalau kita ukurlah banyak mana sangat yang kita buat, yang wajib berapa minit sangat sehari, kan? Zuhur subuh 2 rakaat, 2 4 4 3 4 17 rakaat. Kita kira lah berapa minit, setahun berapa sedikit sangat kalau kita nak bandingkan dengan nikmat kehidupan yang begitu lama yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Tapi dengan sedikit saja kita menyempurnakan dengan sungguh-sungguh salat ini, maka dia telah dianggap sebagai tiket kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana salat ni tiang lah. Cuma bukan setakat salat saja. Salat ni tiang dia. Jadi alhamdulillah kita telah membuktikan bahawa kita telah mendirikan agama dengan cara kita menegakkan tiang dia melalui penunaian salat dalam keadaan yang serba sempurna, di masjid berjemaah, ada doa, ada zikir, duduk pula untuk menanti salat yang kedua. Jadi ini semua Allah bagi ganjaran yang berlipat kali ganda. Dan kita lihat, kata ulama, ini bukan ulama kata, ini Nabi SAW bersabda dalam nak menceritakan tentang punca segala kesalahan dan semua fitnah. Apa puncanya? Aslu jami'il khataya hubbud dunya, wa aslu jami'il fitani man'ul usyuri waz zakah. Maknanya punca segala kesalahan ataupun kelalaian adalah cinta dunia. Banyaklah hadis Nabi SAW yang tegah bagi amaran kepada kita jangan cinta dunia. Ittaqud dunya wattaqun nisa. Banyak hadis Nabi, riwayat berbeza yang bagi amaran berhati-hati dengan fitnah dunia dan berhati-hati dengan fitnah wanita. Dunia dan wanita. Dunia ni harta lah yang nak kita cari, sedangkan harta ni merupakan alat untuk kita sampai ke akhirat. Menggunakan harta tu untuk sampai ke akhirat, bukan harta itu sebagai matlamat utama, terhenti setakat itu, tak. Tapi kita nak gunakan dia, nak bawa sampai ke akhirat. Menggunakan harta untuk ibadah, menggunakan harta untuk membantu, menggunakan harta untuk diagih-agihkan bagi memenuhi maslahah dunia ataupun awam. Jadi sabda Nabi tadi, punca segala kesalahan kelalaian adalah cinta dunia, sedangkan sebab utama sesuatu fitnah adalah enggan bayar zakat dan 1/10. Yang dimaksudkan dengan cinta dunia di sini ialah cinta dunia lebih dari sekadar keperluan. Jadi kita ni Allah tak bagi berlebih-lebih, sekadarnya. Lebih tu bukan lebih untuk kita, lebih untuk dimanfaatkan oleh orang lain, bukan untuk kemewahan dan kebanggaan kita. Kita okeylah sebab tak diuji dengan harta banyak. Tapi orang yang diuji dengan harta banyak, dia akan ada fitnah dia di situ. Dia keseronokan dia tu lain macam. Jadi kalau kita doa nak jadi kaya tu, bimbang juga tu. Takut bila jadi kaya
Allah bagi kaya tetapi kita rosak dengan kekayaan. Takut juga. Takut. Dia tak apa nak kaya. Dia selesa je lah. Dia agak-agak tak lalai. Allah bagi harta dalam keadaan kita tak lalai. Tapi kita nak kaya, pergi Mekah, tak ada benda lain minta, ya Allah kurniakan kekayaan kepada aku, tapi Allah tak bagi. Allah tak bagi. Sebab apa? Sebab kalau dia bagi, dia kalau bagi Jahannam ni. Tapi Allah tak bagi, kita beredha lah Allah tak bagi. Sebab kalau Allah bagi, kita takut kita musnah disebabkan oleh kekayaan, kita tak dapat nak kontrol. Tapi Allah bagi kepada orang lain, dan ternyata orang lain itu boleh menggunakan kekayaannya untuk maslahah. Bukan senang. Kalau kita dah dapat duit, untuk keluarkan duit tu bukan senang, berat sebenarnya. Cuma kita tak diuji lagi. Uji sedikit-sedikit pun rasa sayang, kan? Apatah lagi banyak. Jadi itu merupakan punca kepada fitnah. Punca kepada fitnah di mana manusia cinta dunia lebih daripada kadar keperluan, dalam kurungan bermewah-mewah, mewah-mewah sangat. Usaha kat kita pun nak mewah juga tak? Tapi kena berpada-pada. Kena berpada-pada. Kena tak boleh selesa sangat lah. Sebab apa? Sebab tekad ke syurga tu, dia bukan laluan itu. Sebab Nabi, para sahabat dia, laluan dia nak ke syurga tu susah. Tiba-tiba kita nak senang dia masuk syurga. Dia susah juga tu. Dia punya tak apa nak kenal dengan kaedah. Tapi kita tak nak susah tu. Tapi itulah laluan dia untuk syurga. Jadi itu yang payah tu. Sebab kita nak seronok, nak mewah, dalam masa sama syurga pun nak. Sedangkan itu bukan laluan dan cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW dan para sahabat. Mana nak tak nak, kita kena menyediakan diri kita untuk susah juga lah. Kerana kehidupan ni merupakan ujian. Allah dah beli diri kita, harta kita, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beli diri kita, harta kita, dan apa semua yang ada pada kita untuk Allah. Tak ada benda. Mana hak ada pada kita tu semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sungguh pula ni kita rasa nikmat Allah bagi, rasa selesa dah, rasa mewah dah ni. Tapi kita jangan rasa selesa sangat. Sebab itu merupakan ujian, takut bimbang. Kemewahan itu menyekat kita untuk kita boleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia bukan merupakan laluan yang ditunjukkan oleh orang-orang terdahulu, bagaimana mereka susah untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Yasin sebut kisah Habib An-Najjar, ya. Bagaimana susah dia nak masuk syurga sampai dia dipijak-pijak oleh ahli qaryah, ahli kampung dia yang tak sukakan dia sebab bawa Islam, sebab mendokong perjuangan Rasul. Dipijak sampai keluar tali perut dia, lalu dia masuk dalam syurga. Ya. Mak nak masuk syurga, keluar tali perut dulu. Kita nak masuk syurga, makan kenyang sampai pecah perut, lepas tu nak syurga. Susah. Susah. Mana jiwa kita nak senang, tetapi laluan untuk ke syurga yang lebih senang tu bukan itu laluan dia. Maknanya kita kena berpadalah dengan kesenangan yang Allah bagi, kemewahan yang Allah bagi, dan kita kena rela lah. Suatu masa nanti mungkin Allah akan minta kita korbankan sedikit daripada apa yang kita ada untuk agamanya. Kita kena korban juga. Jadi orang yang sanggup berkorban, inilah orang yang membeli kunci syurga. Harapnya kita diberi kekuatan yang seumpama itu. Kita doakan kita ni diberikan kekuatan yang seumpama itu, jadi mampu kita untuk berkorban, mengorbankan kemewahan
untuk agama yang kita sayangi. Jadi bukan senang untuk kita cakap bab korban ni. Cakap mudah tapi nak buat payah, ya. Cakap mudah tapi nak buat payah. Tak usah kata keluar duit. Korban nak datang masjid tak keluar modal pun payah, ya. Nak datang solat berjamaah bukan pakai modal pun payah, tak suruh keluar duit pun. Tapi Allah minta bukan itu saja. Allah minta, sebab itulah kewajipan solat dan zakat seiring. Aqimus solah wa atuz zakah. Tunaikan solat, keluarkan zakat seiring. Ada orang yang kuat solat tapi tak apa nak kuat sedekah. Ada orang yang duit banyak kuat sedekah, solat haram tak main, contoh. Tapi Allah nak kedua-duanya. Ya. Solat dan dalam masa yang sama kena zakat. Zakat ni maknanya kita keluarkan barang yang kita sayang untuk agama. Kerana Allah perintahkan sebegitu, ya. Jadi kita sambung balik, kenyataan ini juga sekaligus sebagai bukti apa yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran, bahawa sebahagian harta benda dunia dan keluarga adalah satu fitnah, ujian dan petaka bagi manusia. Tentunya hal ini berlaku sekiranya seorang itu tak mengikuti panduan syariat Allah dalam mencari, mengurus dan mengagihkan harta dunia dan isinya. Allah berfirman, last kita bawakan satu ayat Al-Quran daripada surah At-Taghabun ayat 14 hingga 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Jadi musuh ni apa? Musuh ni ialah yang menghalang kita daripada nak buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan orang jauh, tapi orang yang hampir dan dekat dengan kita. Bukan senang kita nak merestui suami yang bekerja untuk agama, ataupun bukan senang kita nak merestui isteri yang bekerja untuk agama, yang sepatutnya dia ada di samping kita sebilang masa, tapi kita kena korbankan perasaan kita. Bagilah dia peluang, kita boleh tumpang sikit-sikit. Apatah lagi kalau kedua-duanya turun untuk berkhidmat untuk agama, lagilah baik, lagilah pahala berganda-ganda. Jadi yang menjadi penghalangnya bukan orang jauh, tapi orang yang di samping kita. Tak payah pergilah duduk rumah lagi baik, anak kita, isteri kita. Jadi itu semualah cubaan-cubaan hidup, ujian-ujian hidup untuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, untuk malam ni cukup sekadar itu. Beberapa kata hikmah dan satu ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dia jadi pembakar semangat kepada kita untuk kita menjadi insan yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita. Pertama tadi, bagi kekuatan untuk kita melaksanakan ketaatan, dan seterusnya Allah bagi rasa manis dan lazat ketika beribadah, seronok ketika beribadah. Jadi ini bukan senang, hanya insan pilihan saja. Kita dah banyak, kita dah sembahyang pun dulu sampai lah ni tak manis-manis pun, tak lazat-lazat pun, tapi tak apa, teruskan. Satu masa Allah akan bagi seronoknya kita, sampaikan kita tak selesa berada di khalayak orang ramai, sebab terasa jauh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lebih selesa duduk di masjid, kita rasa seronok duduk di rumah, duduk bilik kita, untuk kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bagi kemanisan itu kepada kita. Sekadar ini untuk malam ni, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.